Assalamualaikum dan selamat pagi buat anak-anak murid 3 Yusof. Apa khabar? Cikgu doakan kamu sentiasa sihat walau di mana saja kamu berada. Okey, pada hari ini seperti biasa kita akan belajar topik bahasa Melayu kita. Dan hari ini topik kita adalah bandingan semacam. Okey, mari kita mulakan. Okey, jadi bandingan semacam tu apa? Okey, jadi bandingan semacam bermaksud bahasa kiasan yang menunjukkan perbandingan menggunakan macam seperti bagai, bak, umpama dan laksana. Okey, jadi dalam setiap bandingan semacam, kita akan gunakan perkataan ini. Kenapa kita guna? Okey, kita guna sebab untuk menunjukkan keadaan sifat benda dalam bentuk perbandingan. Ingat tak perbandingan tu apa maksud dia? Okey, perbandingan tu maksud dia contoh. Kita nak samakan sesuatu tu dengan perkara itu. Jadi kita gunakan contoh kan. Contoh yang paling kita selalu dengar, rajin macam lebah. Macam tu contoh dia. Jadi, ini adalah perkataan-perkataan yang kamu patut guna dalam bandingan. Okey? Okey, seterusnya. Okey, contoh bandingan semacam. Okey, bandingan semacam. Manis seperti madu. Okey, apa maksud dia? Sangat manis. Air Milo itu sungguh manis seperti madu. Jadi contoh kamu pergi kedai dan kamu rasa air tu sangat manis. Jadi kamu tak naklah melukakan hati orang tu. Jadi kamu cuba bercakap dengan perkataan yang baik. Contohnya, makcik, air ini sungguh manis seperti madu. Jadi kita dah gunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan tu bahasa apa? Okey, bahasa kiasan tu maksudnya bahasa yang sangat lemah lembut dan untuk kamu berhati-hati dalam percakapan agar kamu tidak melukakan hati orang. Ingat tak cikgu pernah cakap dalam kelas, orang Melayu itu penuh dengan tata bahasa dan sopan santun. Jadi kita gunakan bandingan semacam supaya tak ada hati yang terluka apabila kita cakap. Nampaklah kita ni sopan santun. Taklah nampak kita ni biadab. Betul? Okey, seterusnya. Kecil seperti kuman. Ini selalu cikgu cakap dalam kelas. Tulisan awak ni kecil macam kuman. Kena besarkan. Betul tak? Jadi apa maksud dia? Kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Mata kasar ni maksudnya mata kamu. Kamu tak nampak. Kena guna benda lain. Kena guna pula mikroskop. Kena guna pula kanta gelas cermin mata tu. Nak tengok tulisan kecil sangat. Okay, jadi contoh ayat. Cikgu Najiha menasihati Dini untuk menulis dengan lebih besar kerana tulisannya kecil seperti kuman. Nampak tak? Okey, seterusnya. Cantik laksana bulan. Okey, apa maksud dia? Mempunyai rupa paras yang sangat cantik. Okey, ni contohnya siapa ni? Ni Mira Filzah ni. Contoh ayat, Mira diminati ramai kerana wajahnya cantik laksana bulan apabila dipandang. Nampak tak? Perasan tak bila kamu tengok bulan malam-malam, kamu nampak bulan tu cantik, terang je, paling bersinar. Itulah maksud dia. Dia nak buat perbandingan yang seseorang ni sangat cantik. Jadi dia kata, cantiknya laksana bulan. Okey, seterusnya. Rapat macam belangkas. Ni. Pernah dengar tak? Cikgu selalulah sebut ni dalam kelas. Syahir dengan Kausar ni macam belangkas. Jadi ni. Perumpamaannya macam Upin dan Ipin ni. Kemana-mana berdua je. Tak pernah berpisah. Makan sama, tidur sama, main sama. Jadi macam ni, Upin dan Ipin rapat macam berangkas. Mereka sering bersama setiap waktu. Nampak tak? Okey, cikgu rasa kamu nampak kan? Jelaskan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kamu buka muka teks kamu, muka surat 30. Okey, kita baca bersama-sama. Okey? Okey, muka surat 30 ni. Tengok ni cikgu dah tanda dah ni. Okey. Hari ni kamu akan bercerita menggunakan bandingan semacam
Kamu cuba untuk membaca buku ini, teks ini, macam kamu bercerita. Tak naklah macam kamu membaca biasa. Kamu baca macam kamu bercerita. Barulah menarik. Betul tak 3 Yusof? Okey. Contoh hari ini adalah jagalah kebersihan, tajuk dia. Saiful baru sahaja pulang daripada latihan bola sepak di sekolah. Muka Saiful masam seperti cuka kerana kepenatan. Oleh sebab kepenatan, Saiful terus tertidur. Dia terlupa akan pesan ibunya supaya mandi serta menukar cadar dan sarung bantal baharu terlebih dahulu. Masam seperti cuka. Kenapa dia kata masam seperti cuka? Sebab dia tak mau senyum. Cuka tu kan masam. Jadi, bila muka kamu tak mau senyum, orang pun cakap kamu masam lah macam cuka. Macam tu. Okey, seterusnya. Wahai rakyat sekalian, beta hendak meluaskan jajahan agar luas bak lautan. Nampak tak? Kita telah berjaya menjajah kawasan selimut Saiful yang lembut bagai sutera. Perbandingan lagi di sini. Kini kita akan menjajah pula bahagian sarung bantal Saiful yang putih seperti kapas. Nampak tak? Ada 3 dah bandingkan ke sini. Titah Raja Hama. Cadangan Raja Hama yang bijak laksana pendeta mendapat sokongan rakyatnya. Nampak tak? Bijak laksana pendeta. Okey, pendeta tu apa? Okey, pendeta tu maksudnya orang-orang yang bijak. Jadi kita gunakan bandingan semacam iaitu pendeta. Jadi kita katalah dia bijak laksana pendeta. Nampak tak? Indah tak bahasa Melayu? Okey. Rakyat kerajaan Hama walaupun kecil macam kuman, nampak tak? Kecil macam kuman, tetapi sebenarnya kuat macam badang. Nampak tak? Rakyat kerajaan Hama mula menyerang secara senyap dengan menggigit kaki Saiful. Saiful berasa pedih bak sembilu. Pedih bak sembilu ni maksud dia terlalu sedih, terlalu pedih. Sakit yang tak boleh disebut. Okey? Saiful berusaha melarikan diri. Saiful. Tiba-tiba Saiful mendengar namanya dipanggil. Saiful terjaga daripada tidur. Dia bermimpi rupanya. Saiful bingkar bangun dan menyalin cadar serta sarung bantalnya. Ibu tersenyum melihat telatak Saiful. Wajah ibu kelihatan manis umpama madu. Nampak tak banyak bandingan semacam dalam teks ni kan? Kalau contoh luas bak lautan ni, maksud dia terlalu besar. Dia nak luaskan lagi kawasan jajahan dia. Okey, kuat macam badang. Apa maksud dia? Seseorang yang sangat kuat. Apa saja dapat dilawan. Okey, jadi kamu baca muka surat 30 ni. Ni cikgu dah baca dah ni untuk awak. Awak baca lagi sekali. Awak fahamkan. Okey, kemudian di muka surat 35 buku aktiviti ni, kamu lengkapkan latihan yang diberi ini dengan bandingan semacam yang sesuai. Okey, lengkapkan dan kemudian cikgu nak kamu masukkan jawapan ni. Yang cikgu dah cikgu tunjuk ni, kilat, putera, madu, bidadari, hempedu, kapal, salji. Ni nampak ni? Di dalam garisan diberikan ini. Kemudian kamu baca seperti kamu bercerita. Macam cikgu buat tadi bercerita, ingat tak? Apa yang cikgu nak? Kamu rakam diri kamu. Kamu rakam guna telefon, hantar pada cikgu. Okey, seperti bercerita. Sebab apa? Sebab ini ada dalam standard pembelajaran kamu, iaitu murid bercerita menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ini dalam standard pembelajaran kamu dah ada. Okey? Contoh, pada suatu petang, ibu nyamuk terbang menghampiri rumah Imran. Ibu nyamuk cuba masuk ke rumah Imran menerusi tingkap. Namun, ibu nyamuk terlanggar jaringan dipasang pada tingkap. Ibu nyamuk melihat pintu rumah terbuka. Lalu ibu nyamuk terbang dengan pantas macam
ke dalam rumah. Nampak tak macam bercerita? Kamu bercerita. Okey, record diri kamu membaca teks ini macam bercerita dengan nada yang betul. Okey, tak nak baca macam orang malas. Okey? Tak nak macam ni. Pada suatu petang, ibu nyamuk terbang menghampiri rumah Imran. Tu cikgu tak mau, okey? Awak baca macam bercerita. Okey, contohnya dengan pantas semacam kilat. Nyamuk itu terbang pantas macam kilat ke dalam rumah. Ibu nyamuk bertenggek di atas cushion yang gebu seperti terererek dan putih umpama terererek. Isikan ini. Okey, ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Okey, kemudian hantar ke aplikasi Telegram. Okey, seterusnya, lengkapkan latihan diberi. Rakam diri kamu bercerita berdasarkan petikan di muka surat 35 dan hantar melalui aplikasi Telegram kepada cikgu. Okey, cikgu harap kamu dapat memahami dan bermanfaat. Semoga kamu terang hati untuk memahami apa yang telah cikgu ajarkan. Okey. Assalamualaikum.